Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah untuk pengajian Sunan Nasa'i saya akan sambung bab yang ke-10, iaitu fil imam idza ra'a ar-rajul qad wada'a shimalahu ala yaminih. Tindakan imam apabila melihat ada orang yang meletakkan tangan kiri ke atas tangan kanan. Ini berkait dengan ketika qiyam. Apakah tindakan yang sepatutnya imam lakukan apabila dia melihat ada orang yang meletakkan tangan kiri ke atas tangan kanan ketika qiyam? Dia letak gitu. Imam Nasa'i buat tajuk khusus kan. Imam Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Cuma sebelum itu, sebelum takut anda tak ingat, dia hadis 887 tu, hadis sebelum itu sebenarnya ada lampiran itu kan. Tapi lampiran itu tak siap lagi. Hak berkait dengan kedudukan tangan ketika qiyam itu. Nak letak di bawah pusat ke, di pusat ke, atas pusat ke, di dada ke, bawah dada ke, ataupun macam mana, ataupun letak di jantung ke. Jadi dalam nota sebelum ni anda telah sebut bagaimana pandangan tokoh-tokoh mazhab. Ada macam-macam lah pendapat itu. Jadi setiap pendapat tu sebenarnya ada dalil, bukan kata tidak ada dalil. Jadi oleh kerana banyak sangat tu anda kena pilih-pilih. Jadi ringkasan itu tak siap lagi. InsyaAllah kalau sempat minggu hadapan. Cuma pada malam ni saya nak sambung dulu perbincangan. Jadi lampiran itu sebenarnya untuk kita mengetahui kenapa berlaku khilaf itu. Sebab masing-masing ulama, khususnya dalam mazhab, tokoh-tokoh dalam pelbagai mazhab, ada pandangan yang tersendiri. Dan semuanya itu ada dalil. InsyaAllah kita bincang dalam sesi akan datang. Baik, untuk bab yang ke-10 ini, Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis bab menunjukkan apa tindakan yang boleh dilakukan oleh imam. Imam di sini maksudnya imam salat. Apabila beliau melihat ada orang bersalat menyalahi sunnah. Umpamanya, jadi hak ni sebut contoh saja ni. Tak kiralah mana-mana perbuatan yang kira-kiranya menyalahi sunnah, apa yang sepatutnya imam buat. Baik. Jadi umpamanya orang itu meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan semasa qiyam. Dalam keadaan ini imam dibenarkan membimbingnya agar mengikut sunnah dengan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Kita akan tengok selepas ni hari. Jadi imam itu boleh ambil, walaupun dia duduk semaya, boleh pergi ambil tangan dia, tukar letak tak kanan, duduk atas tangan kiri. Tu perbuatan itu tidak dianggap salah. Baik. Jadi penyebutan imam dalam tajuk bukan bermaksud amalan ini ataupun tindakan ini khusus pada imam sahaja, tidak. Bahkan mana-mana individu yang melihat situasi yang sama, maka beliau berhak membuat pembetulan dengan membimbing musalli agar kembali kepada sifat salat Nabi yang sebenarnya. Siapa-siapa boleh, walaupun sebut imam tu dia sebagai tugas mula-mula. Kalau dia tengok tu, dialah kira-kira paling tugas sebab dia ketua. Tapi sebut imam tu bukan bermakna orang lain tidak ada tanggungjawab. Tetap ada tanggungjawab. Jika dilihat dalam konteks masyarakat kita, mungkin kesalahan yang kerap atau banyak berlaku adalah dari sudut kesalahan ketika berada dalam saf. Ni kita boleh tengok cukup banyaklah. Misalnya setengah orang mari semaya tu dah. Kadang-kadang anda pernah tengok lah. Jadi sah yang terakhir tu jadi ada dua sah. Ada dua sah jadi. Oh tu salah besar tu, walaupun tidaklah kata dosa besar.
Tetapi di segi orang panggil disiplin, adab solat, sifat sah tu tidak gitu. Tu orang panggil khilaf sunnah lah. Khilaf sunnah, tak boleh gitu. Tak boleh. Misalnya sah, anda tak ingat sah ke berapa. Jadi dia sini stop, sah akhir sekali. Tak boleh gitu. Maknanya bila kita mari tengok orang ada dah dua orang, kita sambung lah, jangan dua sah lain. Ada sudut tu. Ada berlaku. Anda pernah jumpa. Jadi anda pun fikir aku nak ambil yang mana ni. Takkan kita nak buka kaki luar, tak ada lepas tu. No. Nak buat macam mana? Anda sebut. Tapi nyawa kerah gitu. Anda kata, tolong rapatkan saf. Anda pun mari dia ni. Anda isyarat dengan tangan. Sebelum anda akad takbir. Tak mari. Kita tak bawa tali. Aku bawa tali agak dia. Tapi jangan sampai gitulah. Lama tu main wrestling dalam masjid je lah. Jadi anda sebut rapatkan saf. Jadi sebelum anak kata takbir anda sebut dah mula-mula kepada anak isyarat anda. Tak mari juga. Habis. Jadi kita akan pilih saf yang paling dekat dengan imam lah. Tu berlaku. Ada juga setengah tu duduk ada sana tapi jarak tu terlalu luas. Tu kita minta betul ke saf. Kadang-kadang walaupun kita solat pun kalau orang mari tak, kita boleh isyarat. Kita boleh isyarat. Tidak ada masalah. Walaupun kita telah solat, kita isyarat. Begitu, boleh. Maka kalau mengikut ulama kita boleh tarik pun dia sikit. Pergi dia bucu baju, boleh. Tak jadi masalah. Itu termasuk dalam sunnah. Ini perbincangan. Tak semestinya imam. Ataupun seorang itu semaya, ikutlah hak kita mengaji lah. Dia tak kena buat. Tak semestinya perbuatan dia tu menyebabkan tak sah. Sifat solat. Yang besar lah. Sifat solat ni ada kecil, ada besar. Misalnya dia pakai piah sampai tutup. Ni. Tak kena langsung. Ni. Sampai sekena di kening ni misalnya. Tu tak boleh lah. Walaupun bukan semua ulama kata tak sah. Tetapi maksud dahi ni apa? Orang panggil dahi ni ke apa? Ni orang panggil kening ni. Dahi tu atas dia tu. Kalau tutup sampai kena kening, tak kena dahi. Yalah. Setengah ulama kata tak sah. Sebab dia telah merosakkan sifat sujud. Rukun sujud kan dia kena rapat tujuh anggota. Okay? Setengah kata makruh macam-macam lah. Dia kira kening ni kira dahi lagi. Ada macam-macam khilaf ulama. Tapi kukuk mana pun, hak tak ada khilaf mana. Ni sini, kawasan ni. Ni atas ni. Jadi boleh kita perbetulkan dia. Tapi kena tengoklah kalau setengah orang tu nampak kau tak akan cekak, jangan terbaik buat. Takut jadi masalah lain pula. Kalau kita boleh tegur, kita tegur tu mana. Supaya anda tegur lah. Kalau ambil wuduk kan, tak rosak lah kaki, tak setuh lah. Anda tegur dengan cara yang sangat terhormat lah. Tak ada orang pun anda dengan dia. Anda kata, pakcik kena gosok kaki tu, kena pastikan biar tu. Dia ngapa? Soh dah tu. Dia malu kan. Tak apalah. Sekurang-kurang dia akan mikir betul atau email tegur tu. Masa tak ada email. Kita tegur. Tapi jangan menjatuhkan maruah lah. Dengan cara yang baik. Ini sebagai contoh saja. Ini bab kita nak bincang. Baik, cuba tengok hadis. Ini satu hadis saja. Hadis yang ke-888. Wa bi qala akhbarana Amr bin Ali qala hadatsana Abdurrahman qala hadatsana Hushaim anil Hajjaj ibnu Abi Zainab. Salah bagi itu anil Hajjaj ibni, itu bukan ibnu tu. Anil Hajjaj ibni Abi Zainab qala sami'tu Aba Uthman yuhaddithu Ani bin Mas'ud qala ra'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'tu shimali ala yamini fi as-salah fa akhadha bi yamini fa wada'aha ala shimali. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Mas'ud. Beliau telah berkata, Nabi SAW telah melihat saya dalam salat, yang mana pada ketika itu saya telah meletakkan tangan kiri saya di atas tangan kanan. Ini pengalaman dia, Ibnu Mas'ud. Nak boleh kau jadi orang alim. Ibnu Mas'ud ni tokoh besar. Tapi nak boleh kau jadi sampai peringkat disebut sebagai muthaqqafin minas sahabah tu, cendekiawan sahabat. Ini proses permulaan. Besar tu berlaku kepada dia. Kita pun tak boleh ambil ilmu. Baik. Itu disebut oleh Ibnu Mas'ud. Baik. Cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis bab
iaitu hadis Ibnu Mas'ud adalah bertaraf hasan. Hadis ini hadis hasan. Baik. Salah seorang perawi hadis bab bernama Hushaim. Beliau disebutkan sebagai seorang thiqah dan sab ni makna mantap lah. Teguh dia ni. Bukan orang lemah, tidak. Namun beliau banyak melakukan tadlis dan irsal khafi. Ya, irsal khafi ni maknanya dia sembunyikan. Dia ada tak sebut guru dia. Dia panggil irsal khafi ni, dia ada istilah dia khusus lah. Tak sebut. Ataupun di satu tempat dia tak sebut, di tempat lain dia sebut. Itu irsal khafi juga. Bukan dia tak sebut mana, setengah tu mana-mana pun tak sebut. Dia tak sebut situ, tapi dia sebut tempat lain. Baik. Jadi itu dikata tadlis lah. Baik. Kira-kiranya secara umumnya dhaif jadi hadis itu. Beliau telah meriwayatkan hadis bab secara an-anah daripada Al-Hajjaj bin Abi Zainab. Jadi bila dia meriwayatkan daripada Al-Hajjaj bin Abi Zainab, dia gunaan, dia panggil lafaz gunaan. Jadi dia ni ada terbukti telah melakukan beberapa hadis, dia telah melakukan tadlis. Jadi bila dia riwayat secara an-anah, ulama bimbang, ulama kata sebab gini, kalau riwayat dengan an ni dia kemungkinan, bukan mesti, kemungkinan ada seorang perawi di tengah yang tidak disebut, kemungkinan. Itu dia panggil kemungkinan. Jadi kemungkinan itu jadi berat sangka ke arah itu sebab dia ni sudah disenaraikan sebagai mudallis, perawi mudallis. Jadi kukuh ni pun ada lagi celah antara dia dengan Al-Hajjaj, dia tak sebut. Baik. Jadi bila dia ni sudah terkenal sebagai perawi yang telah melakukan tadlis, bila dia riwayat hadis daripada guru dia gunaan, maka di situ ulama curiga riwayat dia. Ulama curiga. Baik. Tetapi kebimbangan berlaku tadlis daripada beliau, daripada Husham tadi, telah hilang. Kerana dalam Sunan Ibnu Majah, dia sendiri, ini kata irsal khafi ni, dalam Sunan Ibnu Majah dia telah menjelaskan riwayat dengan menggunakan lafaz imba. Dalam riwayat Ibnu Majah dia sebut amba'ana, dia bukan gunaan, dia guna amba'ana. Bila guna amba'ana, makna sahlah bahawa dia dengar daripada Hajjaj itu. Hilanglah an tadi. Itu boleh faham. Sebab riwayat dengan an-anah ni ada kemungkinan. Tapi kalau seseorang itu memang dia tidak ada penyakit tadlis, tak apa, boleh. Tapi dia ni ada penyakit tadlis. Jadi ulama ragu, keraguan itu hilang. Sebab dalam riwayat lain, dalam Sunan Ibnu Majah, dia sebut bukan dengan an, tapi dengan amba'ana. Hilang. Jadi daripada dhaif jadi naik hasan. Tapi ada setengah ulama kata hadis ni sahih. Dia tengok orang lain pula. Tak apalah. Cuma ni kita ambil hak ni, setakat audio ni. Selain daripada itu, hadis Ibnu Mas'ud ada mutaba'ah. Bukan sekadar dia sebut dalam Ibnu Majah amba'ana. Rupanya hadis ni, hak kita bincang ni, dia ada mutaba'ah. Maknanya hadis hak riwayat lain, orang lain riwayat hadis yang sama. Daripada Muhammad bin Yazid Al-Wasiti, mengikut Imam Ad-Daruqutni, beliau adalah seorang yang thiqah dan mantap. Siapa dia? Muhammad bin Yazid ni, seorang yang thiqah dan mantap. Jadi Muhammad bin Yazid telah meriwayatkan daripada Hajjaj. Tadi Hushaim riwayat daripada Hajjaj. Ni orang lain. Orang lain ni memang thiqah, yang tidak ada penyakit tadlis itu. Daripada Abi Uthman, daripada Ibnu Mas'ud, beliau telah berkata. Jadi hadis ni anda tak termasuklah sebab bawah tu. Matan hadis tu bawah. Kau nombor 2 tu. Jadi anda tidak ulas sebut. Jadi apa dia sini ayatnya? Okey, baik, kita kata tadi keraguan ulama bila Husham dia riwayat daripada Al-Hajjaj menggunakan an-anah, menggunakan an. Tapi hukum mana kekeliruan itu hilang dah sebab dalam Sunan Ibnu Majah dia sebut amba'ana, dia tidak guna an. Selagi yang menguatkan dia laginya, rupanya hadis ni daripada riwayat lain jelas riwayat tu sahih. Sebab itulah atas dasar ni lah setengah ulama kata hak ni sahih hadis ni. Jadi sahih. Dah daripada dhaif naik aset, naik jadi sahih pula. Tak apalah tu. Yang kedua, Imam Ahmad dan Imam Ad-Daruqutni telah meriwayatkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna fantaza'aha wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra." Maksudnya Rasulullah ni, riwayat ni daripada Jabir.
Hak tadi Ibnu Mas'ud cerita tadi. Apa tu? Hak tadi cerita Ibnu Mas'ud cerita pada dia. Ni cerita Jabir pula. Isu sama ya. Jadi kata Saidina Jabir, dia kata Rasulullah telah lalu berhampiran seseorang yang sedang salat. Siapa dia seseorang ni? Kuku Ibnu Mas'ud moga hadis tu tak libat dia. Tapi sini tidak disebut. Tapi kisah sama. Orang itu telah meletakkan tangan kiri di atas tangan kanannya. Kena ingatlah, ni masa qiyam lah ni. Lalu Nabi SAW telah meleraikannya dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Nabi buat gitu. Baik, hadis ini menjadi dalil bahawa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika qiyam adalah syariah. Itu termasuk dalam syariat. Syariat ni bukan bermakna bila sebut syariat jangan faham wajib selalu. Tidak. Walaupun ada kan kita bincang dah letak tangan tu dah. Kan ada kalau dalam mazhab Syafi'i kita wajib tu. Tapi setengah ulama misalnya Malik tidak. Irsal kuku mana pun Malik kalau cuba perhati, cuba muka surat 20 cuba tengok. Muka surat 20. Irsal. Imam Malik pendapat yang paling kuat kan? Irsal. Maknanya tidak dekat qiyam tu. Masa qiyam. Yang kedua, meletak tangan di bawah dada. Ada letak tapi di bawah dada. Atau paras pusat. Yang ketiga, musalli diberi pilihan meletakkan tangan di posisi tertentu atau tak letak pakai irsal tu. Hak ni 3 pendapat. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i dan sebagainya. Ada berlaku tu. Ada berlaku tu. Mana hak ni dalam mazhab pun khilaf. Mazhab Syafi'i pun khilaf. Mana dalam satu mazhab pun berlaku khilaf. Bab nak letak tangan mana. Tu. Jadi hadis ni yang kita bincang ni, hadis 888 ni, 888 ni, dia menjadi dalil bahawa meletakkan tangan di atas tangan kiri yang ni dekat qiyam dengan tangan kanan atas tangan kiri tu, hak tu termasuk dalam syariat. Syariat ni mengikut setengah ulama wajib, mengikut setengah tidak wajib. Boleh pilih nak buat lagu mana. Baik. Orang yang membuat pembetulan tidak dikira mengganggu orang yang sedang salat. Dan orang yang sedang salat tidak terjejah salat. Kayak kita ganggu orang semayangnya haram. Tak boleh. Orang kita ni kadang-kadang teruk benar tak? Kononnya dia nak beradab lah tu. Kita nak semayang dia pergi letakkan sejadah. Okay? Dia nak ayat juh lah tu. Tak kena tu. Tak payah letak muka kapek ni dah. Moga dia ada setengah lah. Bukan semua dia letakkan sejadah dia guna. Kita semayang. Kita ni masbuk. Lepas dia semayang dia pun betul sejadah dia letak depan kita. Jadi panggil dia depan kita lah. Tak perlu gitu, jangan buat gitu. Terganggu orang semaya. Tak payah. Tak ada sejadah pun tak apa. Kapek padat dah tu. Tu tak perlu buat gitu. Di situ beradab tidak kena pada tempat. Tak perlu buat gitu, mengganggu dia. Sedangkan Nabi lalu pun tak boleh kan. Kalau kita pergi liang kena jauh sikit. Jadi perbuatan tu termasuk perbuatan yang tidak perlu di situ. Tu. Seterusnya kita pergi pada bab yang ke-11. Babu maudhi'il yamin minasyimal fis salah. Kedudukan tangan kanan di atas tangan kiri semasa salat. Itu tajuk tu cuba kita tengok. Bab ini menjelaskan kedudukan tangan kiri di atas tangan kanan semasa salat jadi ini satu hadis saja anda tertinggal tu. Jadi Imam Nasai telah meletakkan satu hadis saja di bawah bab ini. Satu hadis saja. Baik, bab ini menjelaskan kedudukan tangan kiri atas tangan kanan semasa salat. Baik, semasa salat kena letak dalam itu, semasa salat tu. Jadi kalimah semasa salat, ayat semasa salat itu yang dimaksudkan adalah ketika qiyam selepas takbiratul ihram, bukan ketika qiyam selepas iktidal daripada rukuk, tidak. Hak maksud ni. Sebabnya kalau kita tengok hadis yang bab yang ke-9, bab ke-10 nampak macam sama dah sekali kita tengok dah. Bab 9, bab 10 nampaknya bincang tentang tangan kanan di atas tangan kiri ketika solat. Bab yang ke-10 bila tu imam tengok orang letak tangan kiri atas tangan kanan. Maknanya bincang ni bab 9, bab 10 ni bincang tangan kanan letak atas tangan kiri. Dua bab. Walaupun maksud dia lain, bab ayat ke-10 tu kita bincang ni. Nak yang tu email boleh tegur, siapa boleh hakak tangan tak semula. Baik.
Tapi bab yang ke sebelah ni nampaknya bicara tu juga, tetapi ada sedikit kelainan. Di sini disebut hak ni maknanya pensyarah-pensyarah dalam Sunan Nasa'i lah disebut. Cuba tengok. Jadi maksud semasa solat yang dimaksudkan dalam bab ni adalah ketika qiyam selepas takbirul ihram, bukan ketika qiyam selepas i'tidal daripada rakaat, bukan tu. Sebab ada juga kita tengok orang yang bila dia i'tidal dia tak gitu. Tahu tak? Ada tak gitu. Jadi kalau dalam kebanyakan ulama mengatakan perbuatan tu tak ada dalil yang sahih. Tak ada. Letak gitu. Kan ketika i'tidal kan memang anak pun pernah tengok ada orang buat begitu. Kita pun mikir, aku tak jumpa tu. Jadi anak tengok dalam beberapa rujukan lah, dia kata tak ada. Lepas tu buat gitulah ke mana? Tidak menjejaskan solat. Tak apa tu, tapi nak kata ke hadis yang sahih, kebanyakan ulama kata tak ada. Sebab kalau dalam Sunan Nasa'i memang dia confirm, dia kata tak ada. Tu dan beberapa orang, tak apalah, waktu tu gitulah kalau orang nak buat. Kalau kita rasa tergamak, tanya dalil gitu. Tetapi anda pernah baca sebenarnya, cuma anda tak sempat nak rujuk nak masuk sini. Ada, cumanya setengah ulama kata tak kuat tu. Bukan kata tak ada langsung. Tapi kalau ni dalam syarah Ethiopi, dia kata tak ada siapa yang sahih. Dia sebut gitu lah. Baik, tak apalah tu. Jadi, baik. Sekarang ni kita nak tengok apa jadi nampak pengulangan bab yang dibuat oleh Imam Nasa'i. Bab 9, bab 10, bab 11 ni bicara tentang tangan, letak atas tangan kiri. Bicara tu. Sebenarnya beza. Kalau bab yang ke-10 tu maknanya ayat boleh tegur. Tegur dalam semaya. Dia di tengah semaya. Hak bab yang ke-11 ni, cuba tengok. Melalui dua bab yang lepas, iaitu bab 9 dan 10, Imam Nasa'i ingin menjelaskan bahawa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah syariat. Manakala dalam bab 11, beliau ingin menjelaskan pula tempat khusus diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada atas telapak tangan yang mengenai juga pergelangan tangan dan hujung jari lurus pada lengan bawah. Kena ingatlah lepas ni kita bincang sebab ada juga yang buat dia panggil genggam lekap, genggam. Hak ni hak mula-mula ni, hak Imam Nasa'i nak ayat ni, anda tengok dalam fiqh Imam Nasa'i, dia letak gitu. Dia kena tiga-tiga tempat. Kena di atas ni dia panggil apa ni? Ni dia panggil batul liyad. Ni zahrul liyad. Kita letak sini, kena sini. Gitu. Kena lah tangan. Lepas tu dia tidak cekor gitu. Hak cekor apa ada? Ada juga riwayat kita jumpa dah sebelum ni. Hak ni dia tak gitu. Jadi kena juga lengan ni. Baik, ada juga setengah tu dia kata duduk gini. Pakai pegang gini tu. Pegang gini tu. Tidak kata letak sini tak. Tapi hak Imam Nasa'i tak. Waktu kita boleh bincang kemudian lah tu. Lepas ni pun ada sebut tentang qab. Qab ni gini. Dia cekar di mafsal antara yad dengan adud. Cekar gitu. Ya? Kenapa? Gitu. Ni dia panggil qab. Hak biasa kita buat. Hak mula-mula ni, hak qab tu kita bincang selepas ni. Hak ni dia letak tu kena tiga-tiga lalu. Gitu. Boleh nampak maknanya letak ni kena di atas belakang telapak tangan. Ni telapak tangan. Atas ni kena. Pergelangan tangan pun kena. Dia panggil rusun. Rusun. Hak ni adud. Tiga-tiga kena. Duduk gitu. Gitu. Dia nampak dia tarjah tu mengikut dalam fiqh dia. Baik, tak apalah kan. Sebenarnya orang ni boleh berlaku sebab dia ada dalil semua ni. Tak apalah. Baik, cuba kita tengok hadis 889. Wa bi qala akhbaran Suwaid bin Nasr qala anba'ana Abdullah bin al-Mubarak an Zaidah qala hadatsna Asim bin Kulayb qala hadatsani abi anna Wa'il bin Hujr akhbarahu qala qultu la anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli fanazartu ilayhi faqama fakabbara ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها قال ووضع يديه على ركبته ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض
اثنتين من أصابعه وحلق حلقه ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Wa'il bin Hujr. Beliau telah berkata, saya nekat untuk melihat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau salat? Saya telah melihat beliau salat. Permulaannya dengan bangun berdiri, kemudian bertakbir, mengangkat kedua tangannya sehingga berbetulan dengan telinga. Dia akak gini sebab kita bincang, aduk sama dengan telinga gitu. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya pada bahagian atas telapak tangan kiri, pergelangan tangan dan lengan. Hak ni hak jadi khilaf. Jadi ulama kata tidak, tapi kerana terjemah ni berdasar kepada dalam syarah dia lah. Hak Imam Nasai, dia tak gitu. Dia tidak qab. Hak qab tu selepas ni. Dia tak gitu. Maknanya kalau qab ni dia gitu. Ni kena dia, hak ni dia betul. Dia betul gitu. Baik. Ada setengah ulama kata dah, hak ni ayatnya ada ketikanya Wahai kata tengok Nabi tak gini. Ada ketika Nabi tak gini. Ada ketika Nabi tak sini. Tu maksud gitu. Ada setengah ulama faham maksud ni. Tetapi setengah-setengah ulama kata tak, dia ayatnya tidak qab, cuma dia letak gitu. Jadi kena ni hak ni. Kena sini, tiga-tiga ni kena. Tapi setengah ulama kata dah, hak ni dia ayatnya ada Wa'il tengok. Dia bukan tengok sekali sosmaya. Dia tengok ada ketika Nabi letak sini. Sini. Tak kena pun sini. Sini saja. Ni dia panggil ni apa ni atas pada telapak tangan lah. Ni sini. Kalau sini dia panggil rusul. Rusul ni. Orang panggil dia pergelangan. Jadi ada ketika dia tengok sini. Pegang ni. Sebab tak ada orang semai letak gitu. Dia letak gitu. Boleh apa dia tu? No, letak gitu. Dia letak gitu. Baik, tak apalah. Kita pergi dulu kan. Terjemah, kita tengok terjemah dulu. Tu. Apabila hendak rokok, beliau SAW telah mengangkat kedua tangannya seperti takbir mula-mula. Takbiratul ihram, takbiratul ula, takbir mula-mula. Wa'il bin Hujr berkata, beliau telah meletakkan dua tangannya di atas dua lututnya. Masa mana ni? Masa dia rokok tu lah. Kemudian apabila hendak mengangkat kepala daripada rokok, beliau telah mengangkat kedua tangannya seperti takbir yang mula-mula. Kemudian beliau melakukan sujud dengan meletakkan kedua tangannya berbetulan dengan dua telinganya. Ada setengah riwayat kena rokok pakai tangan juga. Nah, tak apalah tu. Ni dia tengok. Jadi bila Nabi sujud tu, Nabi letak kedua tangannya berbetulan dengan dua telinga dia. Letak gitu. Yang masa sujud tu dekat dengan telinga. Baik. Hal tu pun kita ada sebut dah sebelum ni. Kemudian beliau duduk dengan menghamparkan kaki kirinya. Orang panggil duduk secara iftirash. Hak ni punggung duduk atas telapak kaki kiri. Kalau tawarruk tu dia hola kok betih kanan tu. Ni kita faham lah iftirash ni sepuluh duduk tayat awal tu lah. Tu iftirash dia panggil. Beliau telah meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri dan lutut kirinya. Beliau telah meletakkan hujung sikunya atas paha kanan dia. Kemudian beliau telah menggenggam dua jari kelingking. Dia gini. Digenggam ni, dua ni. Jari kelingking dengan jari manis ni. Dua gitu. Baik, cuba kita tengok. Beliau telah melakukan tahliq dua jarinya, yakni jari tengah dan ibu jari. Dia buat gitu. Tahliq ni mana dia buat bawah dan buat. Cuba tengok nota kaki nombor 10 tu. Dia tak gitu, hak ni dia pergi gitu. Baik. Menjadikan hujung jari tengah ni dan ibu jari, yakni ibham, ibu jari bersentuhan seolah dia membentuk isyarat bulat, seolah dia sebut gitu. Isyarat bulat gitu. Dia genggam, dia panggil qab asabi'. Lepas tu ni dia buat gitu, duduk gitu. Ni duduk gitu. Baik. Saya melihat beliau telah mengangkat jari telunjuk dia. Jari telunjuk dia angkat. Saya melihat beliau menggerak-gerakkan jari telunjuk berkenaan ketika dia kata Allahumma salli ala. Tu doa tu. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita. Tu doa. Masa tu dia gerak jari dia. Kadang-kadang dia pusing gerak. Ni. Nasa Batman tak tahu ni dia punya pekoh ni. Dia gerak gitu. Berat ngerti.
Dia go, ada. Tapi bukan semua gitu hang ni dia tengok. Ada ketikanya tak. Jadi kena beringat sikit nak kecek ni. Sahih ni hadis. Tu ni kalau boleh buat biar molek. Setengah kata 9 macam-macam dalam istilah ulama sebut. Tapi hak ni jelas. Dia sentuh ni. Jamak dia gini ke jadi macam bulat. Membetul tahlik dia panggil. Hak dua ni ada gengar. Jangan buat begitu. Tak apa tepat. Boleh tidak sah tak. Gini pun sah. Tapi maknanya sifatlah. Dia jelas. Baik, tak apalah. Gitu Yang pertama, perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis Wa'il bin Hujr ni adalah sahih. Hadis ni sahih. Lepas tu setiap kau tu jangan ada lagi perbincangan selepas ni. Hadis bab menjelaskan kedudukan tangan kanan yang diletakkan di atas tangan kiri. Jadi kedudukan tangan kanan adalah menyentuh telapak tangan kiri bahagian atas. Pergelangan tangan dan juga lengan bahagian bawah. Ni. Setengah ulama kata hak ni pendapat Imam Nasa'i. Namun telah sabit dalam riwayat lain menggenggam sebagaimana yang telah disebutkan di penulis bab ini. Bererti ia juga adalah termasuk dalam syariat. Kedua-dua kaifiat boleh diamalkan dalam salat. Ni kita buat begini. Kita genggam. Hadis ni dia tidak sebut genggam tu. Duk gitu. Gitu. Dalam riwayat lain ada sampai sini pun ada. Pegang gini. Rus. Apa ni? Abdul. Ni rus. Ni atas tu. Jadi boleh berlaku sebenarnya waktu. Boleh berlaku. Cuma kalau tempat kita, kalau dalam mazhab Syafi'i, dia lebih tarjih pada yang genggam. Genggam. Orang Kelantan panggil cekor. Cekor dia panggil rus. Rus. Cekor sini. Jadi secara tak langsung dia akan kena juga sini. Mana bila cekor ni, dia tidak betul ni. Dia tidak betul ni. Boleh berlaku. Lepas tu kita kata banyak okey lah. Seterik. Pakai irsa tu. Tak apa juga. Boleh. Tapi kalau jadi imam jangan buat begitulah. Lama relax dia. Bismillahirrahmanirrahim. Orang terkejut lah. Kalau orang ngaji tak apa. Kalau orang tak ngaji, dia kata. Tak ada pasal-pasal kena kawin tu pula. Tak ada pasal je dah ni. Tak ada pasal-pasal kawin tu kena. Padahal kawin tu nya tidak irsal. Tu silap-silap yang boleh. Cuma kalau kita sama kita biarlah kita nak amal. Sebab Imam Malik ni bukan main-main. Kita nak tahu, kita tahu. Nanti anda sebut lampir tu memang ada. Sahabat buat begitu. Irsal. Yang kita bicara. Dah juga sebelum ni pun. Baik, tak apalah. Anas dia pun tak pernah buat irsal tu. Sebab kita memang duduk gini sama. Maya seorang ke. Ya orang kita maya bila tidur gini lagi. Tak apalah, biar boleh buat. Tak ada masalah tu. Tak ada masalah. Asal ketahui dia. Yang ketiga, disyariatkan berdiri untuk salat. Disyariatkan. Jadi maksud disyariatkan ni ada yang kata syariat tu makna wajib, ada yang kata sunat, macam-macam lah. Tapi kebanyakan jumhur ulama kata memang hak ni maknanya jumhurnya wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau untuk solat, kalau solat sunat ringan sedikit. Tu ada sebut. Dan mazhab Syafi'i memang termasuk rukun. Rukun fi'li. Mana kalau semaya fardu lah untuk semaya sunat tu dah ada kelonggaran. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, siapa dia semaya fardu dalam keadaan dia boleh berdiri tadi, tak sah semaya dia. Tak sah semaya dia. Sebab tu rukun. Yang ketiga, disyariatkan bertakbir sebagai permulaan masuk dalam salat. Ini adalah pandangan jumhur ulama. Kan kita bicara dah sebenarnya. Ada kata subhanallah kan? Ada kata kalimah lain. Asalkan makna membesarkan Allah. Tak kata takbir pun tak apa. Tapi waktu bukan pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur. Ni anak tidak ambil pendapat lebih keras lagi. Siapa kata waktu batil tu. Ada juga kata. Mesti kena Allahu Akbar. Anak sebut tu no ayatnya ada. Bukan no ayat kuat. Anak pun tak pernah hama gitu. Sebut tu bukan apa. Takut orang kita ni kadang-kadang dia dengar kan. Dia tak faham oleh dia kata orang. Sunat mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Sunat. Ketika rokok dan ketika i'tidal. Sebelum ini telah disebutkan pandangan Ibn Hazm yang mengatakan wajib angkat tangan ketika takbiratul ihram. Namun beliau tidak menolak pandangan yang mengatakan sunat mengangkat kedua tangan pada ketika yang lain. Cuma dia kata masa takbiratul ihram je. Hak lain itu sunat, tak wajib. Masa i'tidal sunat, tapi tak wajib. Tapi untuk masa takbiratul ihram Ibn Hazm kata wajib. Ni mujtahid ni Ibn Hazm ni.
Jangan main-main. Ya. Itu pendapat dia. Yang keenam, meletakkan kedua tangan pada kedua lutut ketika rokok. Perbincangan terperinci akan disebut ke dalam bab yang khusus. Katalah siapa bab dia. Letak ni. Sebab ada juga kau tatbik. Tatbik ni pegang betis. Dia tidak pegang, dia tok pak dia ikut tangan panjang tahu ni dia siapa mana. Tatbik. Ada juga yang kata gitu. Adalah beberapa bentuk yang lain. Ada setengah tu tatbik tu dia apa ni? Istilah tatbik kan dia ada beberapa. Kita bincang sebelum ni apa? Ada sahabat Nabi Ibnu Mas'ud misalnya. Dia tidak letak atas lutut. Tu kita bincang dalam bab dia akan datang. Dia ada khilaf pula tu. Dan anda tengok beberapa orang luar lah, orang tidak orang Melayu kita lah, semaya di masjid tu, memang dia letak di betis. Letak di betis. Tidak di lutut. Kita bincang dalam bab dia akan datang. Tapi orang kita tak apa tu sebab tidak orang Melayu. Sebab kalau Melayu tak situ gagal. Sebab orang kita ni kita apalah. Kalau ngaji insya-Allah tidak jadi gitu. Yang ketujuh, disyariatkan sujud dan sunat meletakkan kedua tangan di lantai berbetulan dengan dua telinga. Berbetulan. Ni pun sebenarnya khilaf. Gini banyak khilaf. Tapi kebanyakan ulama kata jangan lepas pada kepala. Sebab hal tu sembahyang yang dilakukan oleh masyarakat, oleh pokok ajaran salah, hak dia sembah tok guru dia, zaman Firaun dia sembah tangan tak depan gitu. Tu tak ada, dia setakat ni. Mana sembah Allah ni dia ada cara dia. Sebab juga takbir kan, kita bincang dah tak ada ulama berpendapat takbir ni Allah Akbar atas pada kepala. Tak ada. Tu. Baik. Tapi anda tengok tu, hak ni lah nak qasak ta'arud tayin ni ke pakatah naik tangan dia, nak masuk ni dia jadi naik tangan. Tak ada anda tengok. Dia jadi macam di luar kawalan. Apa tu sebab fokus sangat kepada qasak ta'arud tayin tu kan. Ada anda tengok kan. Tu tak boleh lah siapa gitu. Yang ke-8, disyariatkan duduk di antara dua sujud untuk bertasyahud awal dan sunat duduk iftirash. Manakala untuk tasyahud akhir disunatkan tawarruk. Ni kita faham belakang. Ni tawarruk tu sebab tahiyat akhir tu. Yang ke-9, disunatkan meletak telapak tangan kiri di atas paha kiri dan meletakkan hujung siku kanan pada paha kanan. Cumanya gini, anda tertinggal satu poin di sini. Ni berdasar pada hadis ni lah. Sebab Imam Nasa'i ni, kita kata tangan kita letak atas tangan kiri tu biasalah. Biasalah. Lagu mana ni ada dalam setengah kitab kau kata tak boleh lebih daripada kepala lutut jari ni. Lagu mana? Kan ada kan? Ada sebut gitu. Jadi kalau kita tengok dalam hadis tak ada sebut tu. Itu satu pendapat dalam mazhab Syafi'i ada kata gitu. Tu pun bukan kata wajib. Tapi ada yang disebut sampai kalau buat gitu kita akan tersentuh api neraka. Jangan pernah sembahyang masjid Telipuk kita buat semua ni. Sebab kalau dasar pada hak ni anda tertinggal poin, siku ni tujuan letak tu dia tekan sikit, jadi hak ni jadi naik sikit. Hak ni tekan, jadi kita nak letak tangan kanan tu tekan mana? Tekan pada hujung siku. Ada siapa sebut gitu. Jadi sahabat tengok, Nabi dia tekan sikit. Siapa begitu sekali. Hak ni setengah ulama kata tak iktibar, puasa ke letak ya. Tapi setengah kata dia letak dalam syarah dia, letak tekan sikit. Hak ni tak apa samalah lagi ni. Apa tu? Nak suruh naik jari ni. Masa letak kan? Naik. Ada yang kata begitu. Jadi di masjid Telipuk tu, dia ni guru besar pencen dia ni. Dia tegur Ana. Lepas maya tu kata apa? Dia tegur Ana. Dia kata apa ustaz? Dia tahu Ana tu. Dia kata apa ustaz lebih hari waktu tak boleh kena api neraka dia kata. Kejut Ana. Ana kata apa? Bagus juga dia takut. Ya bimbel takut kita masuk neraka, kena neraka. Bimbel juga dia pun Gua ustaz benar ni. Ana kata sudah kecoh Ana kata. Ana sebut dia lah, Ana kata Ana tahu waktu kata. Cuma kalau dalam hadis tak ada sebut gitu. Dan ulama sebut gitu pun setahu Ana beberapa orang ada lah sebut. Tapi dalam Ana boleh cek semula. Seingat Ana ni bukan beberapa orang. Kila ada dikatakan. Wallahu a'lam lah. Tapi kalau dalam hadis ada tu sebut gitu. Bahkan kalau kita tengok ni dalam syarah Etiubi tu dalam perbincangan ulama tu makna tangan ni kena lebih sikit daripada lutut ni ada sebut. Sebab tu timbul masalah tu. Lepas tu kalau tangan panjang, mana? Kena duduk gitu mana? Benda-benda gitu. Benda gitu bagi anak tidak iktibar sangat dalam bab. Yang pentingnya
Yang pentingnya masa kita sujud, ni tak boleh rapat. Ni tak boleh rapat. Di lantai. Jangan sujud gitu. Hak tu seperti anjing tu. Mana nak. Tapi ketika kita duduk di antara dua sujud, semasa tasyahud dan sebagainya, ni kena rapat di pohon. Itu maksudnya. Kena rapat di pohon. Jangan duduk gitu. Jangan duduk gitu. Nah, hak ni duduk lain siku ni. Tak. Maknanya bila hak ni duduk di atas kepala lutut, hak ni duduk di pohon, maknanya rapat. Itu maksudnya. Ana pernah tengok tu tangan duduk gitu. Ana pernah tengok. Tak tahu takut dia sakit otak, tak tahu lah. Ana betul hanya tu. Tapi hak ni tidak duduk atas pohon. Kalau kita tu sifat. Ini termasuk sifat. Tidak kata wajib jadi tak sah semaya. Tak ada seorang pun lama kata gitu. Ana pernah tengok. Jadi bila kita tengok, tak kena. Tak kena tu daripada sifat semaya. Setengah tu tak bawah. Ada juga. Letih ke mana, wallahualam. Tapi kalau kita nak tengok, ni dah hadis-hadis lain selepas ni, dia letak betul-betul letak atas pohon. Baik, seterusnya, yang terakhir. Sunat menggenggam jari kelingking dan jari manis masa tasyahud, tahlik jari tengah dan ibu jari, mengisyaratkan dengan jari telunjuk dengan mengangkat sedikit ke atas dan menggerakkannya semasa berdoa, semasa Allahumma salli, semasa tu. Gerak gitu. Gerak gitu. Anda dengar dalam internet tu ada seorang ustaz kata, dia kata, berat bahasa nak guna untuk tengah dalam masjid ni. Tapi sebut lah, dia kata bukan anak kata. Dia kata tu tanda makan tokat Ali tu dia tu. Anak kata ustaz ni berdoa lalu kece. Tu mengajar kau gapo lagu tu atas masjid. Lemah kita tengok mengajar lagu tu. Dan dia sebut, dia kata ni buat tu awak gini. Tak hadis hadis. Lemah sengoti. Apa tu kerana kebencian tu, ana rasa benci campur jahil tu. Kalau dia benci tapi dia tahu dia tak kekecek, itu makna seperti dia kritik perbuatan Nabi. Ni perbuatan Nabi sendiri. Ni hadis fi'li ni. Hadis fi'li. Sahabat tengok Nabi buat. Dan kita cuba perhati yang terakhir Hana sebut. Cuba perhati teks tu semula tu. Apa yang Hana terjemah nekat, cuba perhati molek. Hujr bin Wa'il. Ni. Baris yang kedua, anna Wa'il bin Hujr akhbarahu qala qultu la anzuranna. Kalau nak bulat-bulat pada lam berbaris di atas mula, lepas tu nun bertasydid. Tu di segi makna. Lam la anzuranna, nun bertasydid. Dua tu kalau kita nak terjemah, kalau orang ngaji harfiah, dia terjemah gini. Demi sesungguhnya. Dia kena ada dua ayat penegas. Demi pada lam berbaris di atas, taukid lah. Nun bertasydid taukid. Demi sesungguhnya. Sebab tu anda terjemah nekat. Makna nekat tu maknanya bukan main-main. Nak tengok sungguh. Jadi makna masa semua itu dia perhati. Sebab dia nekat. Tu. Jadi hak dia sebut ni, hak dia tengok sendiri. Dan dia sebut la anzuranna. Saya akan perhati betul-betul. Tidak kata keling-keling dia. Ni maksud dia. Jadi tiba-tiba kita kata, maka toka Ali. Dogo molek. Kita tahu. Gitulah. Jadi malam ni pun ringkas saja. Ana tak sempat nak itu. Sebab ana duk buat tu, duk buat hak dalil tu dia banyak. Tapi puas hatilah kita tengok tu. Nak tak tangan ni mana tu. Gitu. Sebab ana pernah dengar seorang ustaz dia sebut. Dia kata letak sini paling afdal. Sebab kita nak rasa jantung kita. Ya ke jantung ni? Letak sini kata. Nak denyut hati jantung kita lah dia ayat gitu. Ana ayat dia entah kena mari hadis tak. Tak apalah kita bincang. Kita berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.